السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin dan inayah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat pada malam ini mengadakan kelas dan kuliah kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan ilmu yang bermanfaat dan merezekikan kepada kita kekuatan untuk kita beramal dengan apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kekuatan untuk kita meninggalkan apa yang dilarang dan ditegah oleh Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ni kita sambung balik hadis yang berikutnya. Tuan-tuan buka pada muka surat 79, hadis yang ke-15. Jumpa? Hadis yang sebelum tu kita dah ulas hadis syafaat Nabi Allah Adam alaihi salam, Nabi Nuh, Nabi Isa. Kita dah bahas dalam kuliah-kuliah yang lepas. Kita sambung hadis yang berikutnya. Hadis syafaatul uzma, hadis matahari sejengkal di atas kepala. Tuan-tuan duk dengar lah kan? Duk dengar? Apa lu? Hadis syafaatul uzma. Kan pergi dekat Nabi Adam. Nabi Adam kata dia malu, dia melakukan dosa, Tuhan larang dia langgar. Pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh Rasul yang pertama. Nuh pun ada melakukan kesalahan, sehinggalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang selalu kita baca. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الرجل لا يجر إلى النار فتنزوي ويقبض بعضها إلى بعض فيقول لها الرحمن ما لك فتقول إنه يستجير مني فيقول أرسلوا عبدي وإن الرجل لا يجر إلى النار فيقول يا رب ما كان هذا الظن بك فيقول ما كان ظنك فيقول أن تسعني رحمتك فيقول أرسلوا عبدي وإن الرجل لا يجر إلى النار
fatashhaqu ilaihi an-nar shuhuqa baghlatin ila asy-sya'ir wa tazfiru zafratan la yabqa ahadun illa khafa, atau kama qal, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, disebut oleh al-Imam Ibn Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, mauquf kepada Ibnu Abbas, tetapi hal ini berkaitan dengan perkara yang ghaib. Dia mauquf pada sahabat tetapi marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sahabat tak mungkin berbicara melainkan apa yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas ni kita tahulah, dia merupakan sahabat Nabi yang juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibnu Abbas. Dia kata, sesungguhnya innar rajula, sesungguhnya seorang lelaki diheret ke neraka, kemudian apa yang berlaku? Fatanzawi wa yaqbidu ba'daha ila ba'd. Apabila lelaki ini diheret ke neraka, neraka itu berhimpun dan berkumpul sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Neraka itu bertemu antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Ar-Rahman, yakni Allah Azza wa Jal, berfirman kepada neraka, malak, apa yang terjadi denganmu? Kenapa neraka itu bertemu ataupun berkumpul antara satu sama lain? Lalu neraka menjawab, kata neraka, sesungguhnya lelaki ini dia telah memohon, yastajiru, memohon perlindungan daripada diriku. Lelaki ini, hamba ni, dia doa kepada Allah supaya tidak memasukkan dia ke dalam neraka, memohon perlindungan kepada Allah daripada dia dicampakkan ke dalam neraka. Lalu Allah kata, arsilu abdi, bebaskan hambaku, yakni selamatkan dia daripada neraka. Kita sambung, sekali saya hurai sikit. Kemudian dibawa pula lelaki yang kedua, nak dicampakkan juga ke dalam neraka. Kemudian apa yang berlaku? Dia tak masuk ke dalam neraka, dia juga dibebaskan. Kerana apa? Kita tengok apa yang menyebabkan dia dibebaskan daripada neraka. Neraka berkata kepada Allah Azza wa Jal, lelaki yang kedua ini, dia telah bersangka dengan suatu sangkaan yang baik kepada Allah. Ya Rabb, ma kana hadha adh-dhann bika. Lelaki ini tak boleh masuk ke dalam neraka kerana dia ada satu sangkaan, yang sangkaan itu begitu baik kepada Allah, dan dia tak boleh masuk dalam neraka kerana sangkaan baik itu. Ma kana dhannuka, dia sangka itu, apa sangkaan dia kepada Allah? Dia kata, antasa'ani rahmatuka, dia kata sesungguhnya aku senantiasa bersangka bahawa rahmatmu begitu luas dan meliputi diriku. Maka Allah kata, bebaskan dia. Hadirin mukminin, kita berhenti pada bahagian tersebut. Di dalam hadis ni kita dapati ada beberapa pengajaran yang besar yang boleh kita ambil sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Lelaki yang pertama diselamatkan daripada neraka kerana amalan yang dia lakukan yang menjadi punca Allah mengeluarkan dan membebaskan dia daripada neraka, iaitu dia memohon kepada Allah supaya diselamatkan daripada neraka. Dalam kehidupan manusia, perkara yang paling besar, yang paling penting untuk kita selalu doa kepada Allah, dan jangan kita tinggal walaupun sekali
selepas daripada kita salat ataupun sebelum daripada kita salat, ialah kita minta kepada Allah supaya Allah menyelamatkan diri kita dan keluarga kita daripada neraka. Kejayaan manusia itu kemuncaknya apabila dia bangkit di hadapan Allah, Allah menyelamatkan dia daripada neraka. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, selalu kita dengar bahawa setiap manusia yang bernyawa itu akhirnya dia akan mati. Allah menyatakan dalam Al-Quran bahawa setiap yang hidup itu dia pasti akan mati. Kemudian Allah kata, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Mereka itu akan dimatikan dengan amal yang mereka lakukan. Kemudian Allah menyatakan sifat orang yang berjaya itu, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sesiapa yang Allah selamatkan dia daripada neraka dan Allah masukkan dia ke dalam syurga, mereka itulah orang yang benar-benar berjaya. Sebab itu tuan-tuan, perjuangan hidup kita yang kita lalui sekarang ini, tujuan dan matlamatnya supaya Allah menyelamatkan kita daripada neraka. Saya dan tuan-tuan, akhirnya kita akan bertemu dengan penamat kehidupan. Penamat kehidupan kita ialah mati. Dan orang yang beriman ini dia sentiasa memikirkan apa yang akan berlaku selepas daripada dia mati. Sebab itu apabila orang tanya dekat Nabi tentang kiamat, Nabi kata, ma a'adatta laha, apa yang kau siapkan untuk berhadapan dengan kiamat. Sebab itu orang yang bijak ialah orang yang memikirkan tentang kehidupan dia selepas daripada kematian. Maka suatu amalan yang tak boleh kita tinggalkan, antara yang disebut di dalam hadis ni ialah memohon supaya diri kita diselamatkan daripada neraka. Doa tuan-tuan, selepas daripada kita salat, ketika kita bangkit tahajud, di dalam tasyahud kita, selepas daripada kita membaca tasyahud, sebelum kita memberi salam, kita baca. Kerana di sana ada riwayat-riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Antaranya doa, kan? Macam mana kita nak selamat daripada neraka ni? Kita doa. Apatah lagi mereka yang menjadi ketua keluarga, yang bertanggungjawab memimpin dan mendidik anak dan isteri mereka yang berada di bawah tanggungannya, seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kadang-kadang dalam kehidupan kita tak mau, kan? Anak kita, isteri kita berada dalam keadaan yang susah. Kita sentiasa memastikan mereka berada dalam keselesaan, kesenangan, kan? Kita tak nak mereka berada dalam keadaan yang sukar dan sulit. Di dunia kita boleh menyediakan rumah yang elok, kita boleh menyediakan tempat yang selesa dan sebagainya, tetapi di akhirat esok, bagaimana kesudahan anak isteri yang kita kasih dan kita cinta. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis daripada Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmizi dan yang lain-lainnya. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man sa'ala Allah al-jannah thalatha marrat. Sesiapa yang minta kepada Allah syurga, dia minta kepada Allah untuk dia dimasukkan ke dalam syurga. Artinya kita boleh doa untuk masuk syurga. Kita boleh doa untuk Allah bagi syurga kat kita. Kita boleh angkat tangan, ya Allah masukkan aku di dalam syurgamu. Kita boleh minta. Itu yang disebut dalam Quran dan itu yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Angkat tangan doa, ya Allah masukkan aku dalam syurga, masukkan aku ke dalam syurga Firdaus, golongkan aku dalam golongan ahli-ahli syurga, berikan aku syurgamu. Perkara-perkara yang seperti itu tidak dilarang di dalam nas-nas agama.
Kemudian Nabi kata, siapa yang minta kepada Allah 3 kali. 3 kali ni dalam banyak riwayat, bila Nabi nak minta satu benda sungguh-sungguh, bila Nabi nak memohon sesuatu benda, dia nak minta betul-betul punya, dia ulang 3 kali. Dia ulang 3 kali, kan? Sebab itu di kalangan ulama ada yang menyebut bahawa di antara adab doa, kita mengulangi sesuatu doa tu sebanyak 3 kali. Kita ada benda yang kita hajat sungguh, ada benda kita nak habaq, kita memang harap betul, kita baca 3 kali, kan? Ada riwayat-riwayat yang menyebut Nabi ulang sebanyak 3 kali. Kemudian qalatil jannah, siapa yang minta untuk dimasukkan ke dalam syurga 3 kali, umum. Apa sahaja yang dia sebut, apa sahaja ayat yang dia baca, yang pentingnya dia minta syurga. Dalam hidup manusia ni, benda yang paling besar masuk syurga, kan? Dan selamat daripada neraka, kan? Kita duk baca tentang hadis-hadis syurga ni, tentang gambaran syurga yang begitu hebat, kan? Kita minta supaya kita masuk dalam syurga. Sunnah juga kita dah sebut, apabila imam membaca ayat-ayat yang berhubung dengan syurga, sunnah untuk orang yang mendengar bacaan tersebut, dia berdoa supaya Allah masukkan dia dalam syurga. Apabila tuan-tuan dengar tu imam baca ayat-ayat yang berhubung dengan syurga, tuan-tuan doa, ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga. Ya Allah, berikan aku syurga. Jika ayat-ayat yang dibaca tadi berhubung dengan syurga. Kalau ayat-ayat yang Tok Imam baca itu berhubung dengan neraka, maka tuan-tuan minta supaya Allah selamatkan tuan-tuan. Umpamanya ayat Allah Ta'ala sebut tentang neraka, fattaqun nar waquduhan nas wal hijarah, takutlah kamu kepada neraka yang mana bahan bakarnya, kayu apinya daripada manusia dan batu. Maka kita kata, ya Allah, selamatkan aku daripada neraka, jauhkan aku daripada neraka. Tu imam baca ayat neraka, kita sebut yang tu, kita doa yang tu, supaya Allah Ta'ala. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Sahabat kata apabila lalu ayat-ayat syurga, Nabi berhenti minta supaya Allah masukkan dalam syurga. Apabila lalu ayat-ayat neraka, Nabi berhenti doa supaya Allah lindung daripada masuk neraka. Boleh? Cuma kita nak tahu ayat syurga, ayat neraka ni, kita kena faham lah. Kalau kita tak boleh faham pun, kita tangkap lah, kan? Syurga ni bukan payah, al-jannah, neraka an-nar. Jangan terbalik pula, kan? Tu imam baca ayat neraka, dia kata, ya Allah, masukkan aku ke dalamnya, kan? Ada orang baca doa, kadang-kadang dia silap. Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah, tunjukkan benda yang betul, yang benar sebagai benar. Warzuqna tiba'ah, dan berikan rezeki, kekuatan untuk aku mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan aku yang salah itu sebagai benda yang salah. Kerana dalam kehidupan manusia, kadang-kadang benda yang betul dibalut sehingga dia nampak macam salah. Benda yang salah dibalut sampai nampak macam betul. Yang itu dia panggil fitnah, kan? Cuma yang betul tadi, warzuqna tiba'ah, ikut, kan? Kalau yang batila yang batil ni, warzuqna istinabah, kan? Warzuqna istinabah, rezekikan kami untuk menjauhinya. Dia dekat-dekat, kan? Ittiba' dengan istinab, kan? Jangan tertukar pula, sekali lagi duk ikut hak salah, hak tinggal hak betul. Kata syurga, Allahumma adkhilhu al-jannah, sesiapa yang doa kepada Allah supaya dia dimasukkan ke dalam syurga 3 kali, syurga minta supaya Allah memasukkan dia ke dalam syurga. Nampak? Jadi dia ada kaitan lah dengan hadis yang kita baca ni. Siapa yang minta syurga 3 kali, syurga minta dekat Allah, masukkan dia dalam aku. Wa man istajara minan nar, sesiapa yang meminta perlindungan kepada Allah
daripada dia dimasukkan ke dalam neraka thalatha marrat, 3 kali. Ya Allah, lindunglah aku daripada api neraka, selamatkan aku daripada neraka, jauhkan aku daripada neraka, 3 kali. Qalatin nar, maka berkatalah neraka, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah, selamatkanlah dia daripada neraka. Nampak? Itu apa yang disebut di dalam hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan hadis ni dia tidak menyebut secara terperinci. Kita nak baca bila, berapa kali kita nak baca, di mana kita nak baca, umum. Berapa kali nak baca? Sekurang-kurangnya 3 kali. Bila kita nak baca ni? Bila-bila yang kita nak baca. Tang mana kita nak baca? Ikut suka hati. Sebab dia mutlak, dia bukan muqayyad. Jadi mudah. Habis pada salat, ya Allah, selamatkan aku daripada neraka, jauhkan aku daripada neraka, lindungi aku daripada neraka. Neraka kata, ya Allah, jauhkan dia daripada aku. Itu apa yang disebut di dalam hadis ni, kan? Kalau dia baca lebih, lagi baguslah, kan? Yang sekurang-kurangnya alal aqal 3 kali lah, paling kurang 3 kali. Baik. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu an juga meriwayatkan doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi di dalam hidup baginda seharian. Kata Anas, pasal apa Anas tahu? Pasal Anas ni khadim, dia merupakan pembantu Nabi, dia memang duduk di rumah Nabi, dia bersama 24 jam dengan Nabi. Jadi banyak benda yang dia boleh belajar. Sebab itu hadirin mukminin, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, penting dalam kehidupan kita membina bi'ah yang baik, bi'ah salihah. Anas bin Malik, saya cerita sikit lah, kita pun lama tak ada kuliah, kan? Kita cerita sikit, saya baca hadis. Anas bin Malik, apabila dia lahir, dia budak lagi, mak dia bawa dia pergi duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serah untuk dia tinggal dengan Nabi. Dia kata, aku duduk 10 sinin, 10 tahun. Kalau kita tengok antara sebab mak Anas hantar dia pergi duduk dengan Nabi, supaya dia duduk dalam environment bi'ah salihah yang baik, supaya dia membesar menjadi orang yang baik. Sebab itu tuan-tuan, pentingnya kita memilih suasana yang baik untuk anak-anak kita membesar, termasuk kita nak hidup ni. Sebab itu agama ajar, bila kita nak hidup di satu tempat, kita tengok jiran-jiran yang nak ada di sekeliling kita. Ajar qabla dar, jiran sebelum rumah. Kawan-kawan yang nak mengelilingi kita, yang nak berada di sekitar kita juga, mesti kawan-kawan yang menambahkan iman, kawan-kawan yang menambahkan ilmu, kawan-kawan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Jika tidak ada kawan-kawan yang begini, tinggalkan. Al-mar'u ala din khalilih, kata agama. Agama seseorang itu dilihat pada siapa, dengan siapa dia berkawan. Kita kena pilih, bukan semua orang kita boleh berkawan. Teman-teman kita, kalau kita duduk bercakap bab orang, duk cerita tentang orang, mulut jenis mulut hebek ni, tak payah duk berkawan. Pindah pergi tempat, bangkit pergi duduk tang lain. Tak rugi sedih pun tak berkawan dengan orang lagu ni. Sebab itu kerana environment, dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita rapat, semua ini memberi kesan kepada iman dan agama kita, takwa kita. Sebab itu kita kena tengok anak kita berkawan dengan siapa, sekolah yang macam mana anak kita duduk, environment di rumah kita, apa yang anak kita tengok, apa yang kita kena bagi anak-anak kita duduk dalam kawasan yang dia rasa menambahkan iman dia. Kita bukan ikan di laut, kan? Duduk dalam garam tapi tak masin.
Kita manusia. Sebab itu tuan-tuan, yang mana ada duit, pilih sekolah yang elok-elok. Hantar anak kita duduk dalam environment yang bagus. Kita pun kawan-kawan kita duduk dalam grup-grup grup-grup yang mengingatkan kita kepada Allah, grup-grup yang mendekatkan kita dengan akhirat. Hak ni kita berkawan, hak ni kita buat baik. Kerana bila kita duduk, kita akan belajar adab, kita akan belajar akhlak, dan kita akan mencontohi orang yang dekat dengan kita. Kesan dia ada kesan. Pasal itu Nabi, Allah memilih sahabat-sahabat yang duduk di sekeliling dia. Bukan semua orang dapat jadi sahabat Nabi. Allah pilih sahabat-sahabat Nabi. Di dalam riwayat menyebut Allah melihat sebelum seseorang itu menjadi sahabat Nabi, Allah melihat hati-hati mereka, dan Allah memilih di kalangan hati-hati yang terbaik untuk menjadi peneman dan sahabat Nabi. Ramai orang yang hidup pada zaman Nabi, ramai orang yang berada di samping Nabi, tak semua orang menjadi sahabat Nabi. Di kalangan yang ribuan itu, ada yang menjadi sahabat yang akrab. Sebab itu kita takut dan kita bimbang. Al-Quran mengatakan pada hari akhirat esok, ramai di dunia ini yang berkawan baik, yang bersahabat, tetapi pada hari akhirat esok, mereka menjadi musuh di antara satu sama lain. Pasal itu Anas dia duduk dengan Nabi. Dia kata bila dia duduk dengan Nabi, dia melihat akhlak Nabi, dia melihat tutur kata Nabi. Sebab itu kita kalau nak pilih guru kat anak-anak kita, pilih guru yang cakap elok-elok, pilih kawan yang cakap elok-elok, pilih persekitaran yang elok-elok. Cucu kita pun suruh dia berkawan dengan orang yang elok-elok. Kan? Kita yang Tok Wan ni pun kalau kita tahu kawan kita tu haprak, tak payah duk bawa cucu kita, rosak cucu kita. Dia tahu kawan Tok Wan cakap elok nak. Kan? Tak payah kat saya. Mak malu ya, kan? Bawa dia main masjid, duduk dalam suasana masjid, dia membesar, dia dengar hadis-hadis Nabi, dia dengar ayat-ayat Quran, dia menjadi orang yang saleh. Penting. Sebab itu kita Ahlus Sunnah ni kena ada grup, bukan grup buat kumpulan, kena ada usrah. InsyaAllah kita akan cuba rancang tengok usrah keluarga. Kan? Kita buat yang laki-laki, kita akan buat satu gerakan usrah. Kita main masjid balik, InsyaAllah dalam perancangan saya bersembang dengan Datuk Mufti, dia kata kita kena buat usrah keluarga. Nanti kita buat isteri-isteri kita duduk satu kumpulan, duduk dengan isteri-isteri ustaz-ustaz kita ni, sembang, buat usrah, jumpa mingguan, buat makan-makan, jumpa mingguan, cakap tajuk agama, supaya kita orang perempuan ni berkawan dengan orang-orang salihah. Kawan-kawan yang tak salihah tu tak payah duduk berkawan lah. Tegur tempat makan kenduri sudah. Tapi bukan kita nak berkelompok, tapi kita nak menjadikan circle kita, circle yang salihah. Kan? Yang duduk 5-6 orang ambil, hari ni baca ayat 1 Quran tafsir, petang-petang kita jumpa, kan, hujung minggu jumpa ramai-ramai buat apa tajuk sikit, bincang, makan-makan, ada manfaat. Ini yang kita nak hidupkan, supaya bukan kata kita saja main masjid, isteri kita pun dengar benda yang baik, anak kita pun dengar benda yang baik, cucu kita pun dengar benda yang baik, dan mudah-mudahan semua dapat manfaat. Kan? Baik. Benda ni memang dilakukan oleh Nabi SAW. Pasal tu tengok, di kalangan sahabat Nabi mereka berkawan. Kan, ada yang jadi menantu, ada yang jadi bisan, ada yang jadi kawan, dan akhirnya wujud suasana yang baik. Nampak? Okey. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, kana aktharu du'a'i Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kana aktharu du'a adalah doa yang paling banyak yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Anas, kana aktsarud du'a adalah doa yang paling aktsar, yang paling banyak Nabi baca.
Kita kadang-kadang tuan-tuan, ni satu penyakit juga. Bila kita kata doa Nabi, dia tak berapa nak karan sangat. Dia tak berapa nak semangat sangat, dia tak berapa nak hidup. Dia tambah sekali lagi bila kita kata doa Nabi tu apa dia? Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia kata pendek. Dia kata pendek doa Nabi. Doa yang paling Nabi banyak baca doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah. Pasal tu saya selalu sebut kat tuan-tuan, kita tawaf di Baitullah Kaabah tu 7 kali. Tak ada doa khas daripada Nabi. Kita baca Quran boleh, kita berzikir boleh, kita wirid boleh. Adapun doa pusingan pertama, doa pusingan yang kedua, doa pusingan yang ketiga, doa pusingan yang keempat, ini semua bukan datang daripada mulut Nabi. Ini bukan datang daripada riwayat Nabi. Kita tak kata tak boleh baca, tapi ini bukan doa Nabi ya. Bukan doa Nabi sudah. Tapi Nabi apabila sampai pada rukun Yamani, nak mari ke Hajarul Aswad, di antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad, Nabi akan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berulang kali. So ini doa yang Nabi baca. Sebahagian jamaah dia tak baca. Dia duk pulun doa yang panjang, doa pusingan pertama, doa pusingan yang kedua, doa pusingan yang ketiga. Lepas tu dia tak hafal pula. Dia beli buku, dia gantung di leher, dia duk pembang tengok di leher, bukanlah salah kan? Sebahagian jamaah kadang-kadang tuan-tuan ibadah. Quran kata apa? Doa apa? Tadarru', rendah diri, khufiyah, diam. Tuan-tuan tengok sebahagian orang. Dia kata apa sebab ustaz tak buat macam tu? Pegang mikrofon kan, mikrofon kecil, pegang speaker, pusing semua tempik. Kumpulan ni tempik, kumpulan ni tempik, kumpulan ni tempik. Dia berkata, yang tu baru padan kami nak bayar, baca kuat. Hang doa lah. La ilaha illallah. Pasal tu mai grup Malaysia, bila dia tawah dia jadi Turki. Ilahi. Dia yang duduk belakang pun ilahi. Hang bukan orang pelih, awak jadi Turki. Dia tak ikut geng Turki tu. Dia ikut orang-orang. Baca doa kita. Tadarru'. Rendah diri doa. Depa nak buat itu bukan daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa doa yang paling banyak Nabi baca? Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia dan berikanlah kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami daripada api neraka. Nampak poin yang besarnya apa dia? Hadis Bukhari Muslim, minta perlindungan daripada api neraka. Kemudian kata Anas bin Malik dalam riwayat Muslim, wa kana Anas idza arada an yad'uwa bi da'watin da'a biha, fa idza arada an yad'uwa bi du'ain da'a biha fi. Apabila Anas ni yang rawi hadis, yang cerita hadis ni, dia kata apabila Anas hendak berdoa dengan satu doa, arada an yad'uwa bi da'watin, apabila dia nak doa dengan satu doa, maka dia akan doa juga dengan doa Rabbana tadi, dia tak tinggal. Apabila dia nak doa dengan banyak doa, kalau dia baca satu doa, Rabbana atina tu dia baca. Kalau dia baca banyak doa, Rabbana dia tak tinggal. Artinya Anas ni apabila dia tengok Nabi kerap baca, dia sendiri tak tinggal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Habis sangat tuan-tuan tak tahu nak baca apa, tuan-tuan baca doa ni. Kok lah orang tengok tuan-tuan pakai jubah, pakai apa, semua suruh tuan-tuan doa. Kita ni kira tukang doa lah kan. Dia kita doa sikit haji, kita nak mula majlis ni, tuan-tuan pun tak apa doa kan. Doa ni sebenarnya dalam bahasa Melayu pun boleh kan. Tuan-tuan pun tangkap bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Makan. Kan? Dia kata habis haji. Dia kata apa lagi yang kita nak? Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan selamat daripada api neraka.
Segala-galanya terangkum di dalam doa tadi. Nampak tak? Yang ni dia panggil jawami'ud doa. Doa yang ringkas, doa yang pendek, singkat, tetapi makna yang besar. Kebaikan dunia apa dia? Sihat, murah rezeki, rumah tangga bahagia, tenang jiwa. Itu kebaikan ada dalam tu. Tuan-tuan tak payah duk nak sebut satu-satu. Ya Allah yang Tuanku bagi kereta elok, bagi rumah elok, bagi bini elok, bagi anak elok, apa lagi, bagi kerja elok, bagi duit banyak. Tak payah. Fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Kemudian kita takkid, kita kuatkan lagi, jangan masuk dalam neraka. Nak abang kata kita minta jauh sungguh-sungguh daripada api neraka. Kan? Hadirin mukminin. Baik. Berikutnya saya juga nak sebut pada tuan-tuan, ada satu bacaan yang selalu dibaca selepas daripada salat maghrib. Ini saya sebut ni kerana ada kaitan, iaitu Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali tuan-tuan baca? 7 kali selepas maghrib. Selepas maghrib. Satu lagi selepas subuh. Pasal apa saya sebut isu ini? Kerana Allahumma ajirni minan nar bermaksud, ya Allah selamatkan aku daripada api neraka. Berapa kali baca? 7 kali pagi, 7 kali maghrib, 7 kali subuh, 7 kali maghrib. Mari kita dengar. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, idza sallaita as-subh faqul qabla an tukallima ahadan minan nas. Nabi kata, apabila selesai kamu salat subuh, bacalah sebelum tukalliman ahadan minan nas, sebelum bercakap. Dia punya syarat dia sebelum bercakap. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sebelum kamu nak bercakap dengan manusia, kamu baca Allahumma ajirni minan nar 7 marrat, 7 kali. Fa innaka in mitta min yaumika dzalika kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nar. Siapa yang baca 7 kali lepas daripada subuh, sebelum dia bercakap dengan mana-mana manusia, Allah selamatkan. Kalau dia mati hari itu, Allah selamatkan dia, tak masuk neraka. Jangan tak sembahyang subuh pula, dia makik-makik tidur, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Tak sembahyang subuh bang, cukup 7 kali. 7 kali. Wa idza sallaital maghrib, wa idza sallaital maghrib, dan apabila dia sembahyang maghrib, faqul qabla an tukallima ahadan minan nas, sebelum dia cakap dengan manusia, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar 7 marrat. Kalau dia mati min lailatika tilka kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar 7 marrat, 7 kali lepas maghrib sebelum bercakap dengan orang. Dia kalau dia mati malam tu lah, takdir dia mati malam tu, dia tak masuk neraka. Hadis ini diperselisihi kedudukannya di kalangan para ulama. Sebahagian kata hadis ni lemah, sebahagian lagi kata hadis ni hasan. Walau bagaimanapun, kita semua faham bahawa hadis ni dia tidaklah berkaitan dengan ibadah khusus. Dia di dalam mimbabid doa, di dalam berkaitan dengan doa. Berkaitan dengan doa. Dan di dalam doa kita boleh baca walaupun hadis dia tak kuat. Kerana doa ni umum. Doa ni umum. Jadi kalau tuan-tuan tanya betul ke tak boleh baca, kita kata boleh baca. Boleh baca. Allahumma ajirni minan nar 7 kali lepas subuh, Allahumma ajirni minan nar 7 kali lepas maghrib. Mudah-mudahan fadilatnya kita selamat daripada api neraka. Boleh itu salah satu daripada bentuk yang tuan-tuan semua boleh amalkan. Hadirin mukminin, berikutnya bahagian yang kedua. Habis yang tentang doa tadi nah, pakat-pakat doa lah. Bukan payah, doa masing-masing. Okey. Bahagian yang kedua, lelaki ni dia tak masuk ke dalam neraka kerana apa?
kerana dia bersangka baik kepada Allah Azza wa Jal. Ini perkara yang besar yang kita semua kena ingat. Nombor satu tadi, dia selamat daripada neraka ni. Ni petua yang sangat hebat ni. Kita lagu tu lah, kalau petua daripada Quran, daripada hadis, dia tak berapa nak semangat dengar. Baru ni ada satu orang, saya ni boleh takat petua yang hak lagu ni lah. Nabi baca apa, Nabi baca macam mana, fadilat apa. Takat tu saja kita tahu, kita ajak hak takat tahu. Ada satu video yang tersebar. Kononnya yang ni pun, sebab itu saya kata manusia ni dia bercakap benda yang dia tahu saja. Benda yang dia ada ilmu padanya. Benda yang dia tak ada ilmu, lebih baik dia jangan bercakap. Saya tahu berkaitan dengan zikir doa, saya cakap bab zikir doa. Saya tak payah duk petua benda-benda yang lain yang saya tak tahu, dan kita tak payah duk tunjuk pandai, sebab nanti akhirnya orang akan tahu kita bodoh. Ada satu video yang tersebar, satu orang penceramah, dia sebut, dia kata, wallahu alam, ni umum lah, umum, saya sebut umum. Ada di kalangan ibu-ibu yang mengandung ni makan khinzir, kan, makan khinzir. Sebelum saya nak sebut pasal ustaz ni, penceramah ni, saya nak sebut sikit pasal orang perempuan ni. Orang perempuan ni saya tak tahu dari sudut nas, tak ada lah benda ni. Mungkin psikologi lah, mengidam. Sebab kita pun tak tahu bila kita bukan orang perempuan. Mengidam ni, saya ingat hak jantan yang tak mengandung ni pun mengidam juga lah. Teringin. Ni kalau tanya hak jantan-jantan, hak yang tak ada ovari ni pun teringin tu memang teringin. Tak gaduh tunggu mengandung. Dia kata, abang ada nak mengidam apa? Aku teringin kalau ada derian. Abang macam orang mengandung. Dia pasal hak mengidam ni dia tak ada kaitan dengan mengandung. Dulu tersebar mengidam yang dikaitkan kononnya yang mengidam ni budak-budak yang dalam perut. Ini pun satu benda bohong atas dunia ni. Tak payah, dia teringin, dia lapar, dia tak payah duduk pesabit dengan budak tu. Anak patik yang suka nangka ni tuanku, belah perut dia. Tengok ada tak ada nangka tu. Belah lah, tengok duk pegang nangka. Apa punya teruk lah nangka. Budak tu makan lekat mampu. Ya. Tapi saya nak kata orang kita, oi, dia mengidam ni, budak dalam perut nak makan. Budak dalam perut nak makan apa? Budak tu tahu mana? Contohlah dia mengidam, katalah dia nak makan bubuk suara. Ni anak hang nak makan bubuk, dia tahu mana bubuk suara? Kita teringin, kita habaq teringin lah, tak apalah. Saya tak kata salah. Baguslah kalau kita teringin. Yang laki tu pilah cari dah bini tak larat teruk mengandung, yang hang tak ada apa, pi cari bagi bini makan. Buat khidmat. Quran suruh kita ihsan. Cuma orang kita ni dia agak melampau sikit. Ada tersebar bini mengidam nak pi pegang pinggang orang jantan lain. Dia habaq dekat laki dia, abang teringin nak pi pegang jantan lain, pinggang jantan lain. Pinggang apa? Pulih ke tentera laut apa ke, saya pun tengok. Laki ni yang dungu ni. Bawa lah bini tu memenuhi, mengidam. Kalau lepas tu orang Melayu ni dia ada satu pula. Budak kecil memang meleleh ayak liuk. Anak saya budak meleleh ayak liuk. Budak meleleh ayak liuk, dia kata, tu lah. Dulu dia teringin, nampak tak bagi tengok duk meleleh ayak liuk. Punya mengarut. Tak ada hubung kait pun. Tak ada kaitan pun. Budak kecil memang meleleh ayak liuk. Meleleh ayak liuk. Dulu ada mengidam apa pun tak makan. Mengidam pelik-pelik nak makan kok. Benda halal tak apalah, benda haram tak boleh lah. Tak boleh ustaz, saat lagi kalau anak tu beranak tah jadi apa-apa bahaya ni, dia memang mengidam ni kena haram. So kita tak payah duk kaitlah mengidam ni dengan budak tu teringin saat lagi beranak jadi tak elok dan sebagainya. Kita bagi laluan pada azan, saat lagi saya sambung sikit sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin dan tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla.
kita selalu cakap tajuk husnudzan, sangka baik dengan manusia. Husnudzan, sangka baik dengan manusia. Nabi ingatkan kita, iyyakum wadh-dhann, jaga-jaga kamu dengan sangka-sangka ni, kerana pembohongan yang besar ialah sangkaan. Dalam Quran kata wajtanibu ba'dadh-dhann, jauhilah sebahagian daripada sangkaan itu. Dalam agama dia tak benarkan kita bersangka buruk, su'udzan. Kita kena husnudzan, jangan su'udzan. Husnudzan artinya sangka baik. Kita cuba memberikan uzur. Uzur ni kita bagi excuse. Awak kawan kita tak main masjid, dia sakit kot. Itu dia panggil uzur. Kita bagi takwil, kita memberikan satu alasan kepada sahabat kita. Biar kita tersalah dalam bersangka baik daripada kita betul dalam sangka buruk. Biar tuan-tuan salah tak apa. Tu siapa dia? Isteri dia kot. Aku tak pernah nampak pun. Isteri baru kot. Tak tahu salah, kita tak berdosa pasal kita sangka baik. Tapi kalau kita sangka buruk, tu siapa dia? Muda, dia ni memang jenis gatal. Markah mana pula tu, tak guna tuan ni. Tengok anak dia, kan? Tu dah sangka buruk, berdosa lah, kan? Tuduh dia pula. Kalaulah kata kita sangka salah, muda, anak dia kot yang kita tak pernah jumpa, tapi aku dah tengok anak dia tak ada muka lu tu, anak menakan kot, salah, kita tak berdosa. Tapi kalau kita benar dalam sangka buruk tu dah berdosa dah. Agama tak bagi. Tu sesama kita. Pasal itu kita nak hidup ni, hidup orang yang senantiasa positif. Dia jangan tengok orang dia dah mula dengan negatif. Dia ni memang tak boleh pakai. Tak ada kawan tu nak kata apa, kan? Satu orang mai di masjid, dia nak kata saya ni ingat nak tolong masjid, jaga-jaga. Dia ni ada agenda dia. Sangka baiklah. Itu satu. Sangka baik yang paling besar ialah kita bersangka baik dengan Tuhan Jalla wa'ala. Dalam kehidupan kita tentu ada benda yang Tuhan buat kat hidup kita ni yang kita akan rasa sakit. Ada kadang-kadang takdir Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah. Mungkin dalam hidup kita, dalam keluarga kita, anak kita, isteri kita, perceraian ke, perkelahian ke, kehilangan harta benda, ujian yang berat yang menyebabkan kadang-kadang kita ada nak bersangka buruk dengan Allah. Ketika itu kita kena tengok macam mana Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu salah satu daripada ibrah cerita Nabi Ibrahim, tengok. Nabi Ibrahim ni macam-macam Tuhan buat dekat dia, tapi dia senantiasa bersangka baik kepada Allah. Sehingga ketika Allah menyuruh dia sembelih anak dia sangka baik. Ketika dia nak campak ke dalam api, dia sangka baik. Ketika Allah Ta'ala suruh dia hantar anak isteri dia pergi ke Mekah, di wadi yang tidak ada apa-apa pun, orang pun tak ada, dia sangka baik. Sehingga Hajar tanya dekat Ibrahim, siapa yang suruh letak ni? Pasal apa hang pergi letak kami tanah ni? Tuan-tuan hadirin mukminin, ada satu benda saya nak sebutlah. Kita kuliah malam ni tak tahu malam bila pula nak kuliah. Saya sebut sikit. Orang Islam, kita orang Islam, antara benda yang kita kena pastikan tak ada dalam negara orang Islam, rumah orang tua-tua. Pasal tu di Perlis ni, kalau boleh kita tak mau ada rumah orang tua-tua.
Rumah orang tua-tua ialah lambang anak tak guna. Pasal itu orang Islam, sifat orang Islam ialah anak-anak kena ambil belah mak dia. Kena ambil belah. Sebab itu kalau nak ada pun kena ada satu cukup. Pasal apa? Untuk orang yang tak ada anak esok-esok ni, mereka kena pergi duduk situ. Tetapi dalam Islam, kalau negara itu ramai, kita jangan duduk banding dengan orang bukan Islam. Saya tahu di Penang banyak rumah orang tua-tua folk house kan. Sebab mereka memang tak suka mak-mak mereka duduk di situ. Tapi orang Islam, satu rahmat, satu benda yang besar. Dia boleh bela mak dia, dia boleh bela ayah dia ketika tua. Itu ialah ganjaran yang paling besar. Kita tak mau ada ni. Dia boleh bayang. Tuan-tuan, satu, saya biasa jadi ahli lembaga pelawat rumah orang tua-tua. Saya tahu 2 tahun dilantik oleh Menteri Kebajikan, 2 tahun jadi ahli lembaga pelawat rumah seri kenangan. Saya tahu kisah-kisah yang ada. Satu orang anak ada duit, dia boleh, kalau kita ada duit banyak, kita buat rumah dekat dengan rumah kita, suruh mak kita duduk dengan kita. Kalau dia ada lelaki, dia nak duduk dengan kita. Tapi kalau mak yang ibu tunggal ni, ambil duduk dengan kita. Tak mau, mengganggu, kacau. Kita anak-anak ni mesti ada satu niat, tanam dalam diri kita, aku akan bela mak aku sampai mati. Itu anak orang Islam. Tak, saya akan bayang berapa rumah anak yatim, anak yatim lah, orang tua-tua 3,000 4,000. Pasal apa dia tak mau mak dia duduk? Kerana orang yang pergi hantar rumah anak orang tua-tua ni, dia bayar 3-4 ribu kerana dia rasa itu beban. Dia tak mau duduk, ganggu. Adakah orang Islam boleh ada pahaman macam tu? Sebab itu mufti sebut, dia kata rumah orang tua-tua ialah rumah penderhakaan. Ada orang tua-tua kita ambil belah. Wabil walidaini ihsana. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, celakalah anak yang hidup bersama dengan mak dia. Dia tak ambil mak dia, dia tak bela mak dia, dan tidaklah mak dia itu memberikan pahala dan menyelamatkan dia daripada neraka. Ada sebab tuan-tuan nak selamat daripada neraka, bela mak tuan-tuan. Siapa yang bela mak dia selamat daripada neraka. Nabi sebut, siapa yang ada mak-mak dia, dia ambil, dia bela mak dia, duduk dengan dia, dia selamat. Nabi jamin dia tak masuk neraka. Itu yang kena ada dalam diri anak orang Islam. Susahlah bela orang tua, berak kata ceruk, makan payah, honu tak kena, kencing kerak apa semua. Itulah pahala yang besar. Itu anak yang saleh. Anak yang saleh. Wabil walidaini ihsana. Ambil bela. Dia kata tak, saya nak bagi kehidupan yang elok, saya nak bagi ada orang jaga, saya bayar 3,000 mereka jaga. Itu bukan jaga, itu hang buang dia. Nah, bagi duk mak duk dengan kita. Kita orang Islam kena bela. Orang Islam dia tak mau ada rumah tua-tua ni. Lepas tu orang tua-tua nak pergi duk mana? Duk dengan anak-anak dia. Oi, ganggu, payah. Itu pemahaman orang yang tak beriman. So kita kena ubah mentaliti kita. Mentaliti kita ialah mengurangkan rumah orang tua-tua, dan semua orang tua-tua kena duduk dengan anak-anak, dan anak-anak kena jaga. Ini wabil wal. Lepas Tuhan sebut tentang diri dia, Tuhan kata wabil walidaini ihsana. Ini pitok tang tu bagi 3,000, kadang-kadang hari Sabtu Ahad pergi tengok, kadang-kadang tak pergi tengok. Dia kata tak apa, mak saya ada makan cukup. Orang tua-tua ni dia bukan kira makan cukup, dia kira hang kena khidmat untuk dia. Tuan-tuan baca apa dia ni, Uwais Al-Qarni. Apa sebab Tuhan mustajab doa dia? Pasal dia bela mak dia. Dan bela orang tua-tua ni memang susah. Dan itulah yang Tuhan nak daripada anak-anak ni. Susah menanggung derita, menjaga dan membela anak mak tu. Sebab itu kita dah, kepala otak anak-anak orang Islam ni dah gelong dah. Kan? Dia kata susah nak duk kena fikir makan apa pula, susah nak kena duk beli susu, susah nak kena pergi hospital bawa. Itu pintu untuk ke syurga. Kita melihat mak kita ni jalan untuk kita masuk syurga. Aku nak masuk syurga melalui pintu ni. Apalah susah sangat beli makan, tu pun bukan hang masuk, ambil beli kedai. Hospital buat pit, hospital doktor yang cek.
Berapa lama nak jaga dia? 2-3 tahun lepas tu dia mati ya. Oh, susah. Sebab itu tuan-tuan, anak-anak kena berebut nak bela mak dia. Mak saya ni sihat lah. Kan ada suami tak apalah. Tapi kita kena berebut. Ada mak mentua, saya akan ambil mak mentua saya belah dengan saya. So kerana saya nak masuk syurga. Kita kena berebut. Lah ni bukan berebut. Lah ni apa? Hang lah. Aku tak boleh bekerja. Hang lah. Tu dia. Seolah-olah kata hang pergi masuk syurga. Hang pergi masuk syurga. Hang masuk syurga. Hang lah masuk syurga. Sebab siapa yang ambil mak dia, artinya dia telah mengambil pintu untuk dia masuk syurga. Tak mau. Patutnya dia kata, mai kat aku. Pintu nak masuk syurga tu, mai kat aku. Kerana di rumah aku ada pintu yang aku buka dan bawa aku ke syurga. Kalau anak-anak boleh faham maksud ini, maka dia akan rasa mak dia itu satu anugerah yang besar untuk dia. Kalau kita ada duit lagi, buat rumah satu. Mungkin kadang-kadang dia tak selesa dengan kita buat rumah yang kita boleh berjalan dekat pergi kat dia. Dia batuk, kita dengar. Kalau ada laki, kalau ada bini, abang kalau boleh kita kahwin, mak kita tak jauh-jauh, cerai bang, tak ada 24 jam, aku talak 3 hang. Bini kita boleh cari, mak kita tak boleh cari. Tapi kalau dia kata, abang kita ambil mak duduk dengan kita, yang ni 500 bagi sebulan, tambah 500. Kerana dia membantu kita masuk syurga. Pasal itu, sebab saya sebut tadi tentang nak masuk syurga kan, kita belah. Kita jangan rasa susah, kita bagi dia selesa kan. Ini sebahagian tuan-tuan, mak dapat brim, pergi ambil mak picok jari. Ni rumah saya Kedangan, bawa mak picok jari. Lepas tu main mak duit brim, hantar mak pergi Seri Kedangan. Habis sangat mati sat jamu sate 2-3 batang, main tak. Nanti brim pula kita jumpa. Ini realiti. Pasal itu anak orang Islam kita kena asuh. Dan kita pun masa kita bela depa, kita kena sayang. Kalau kita pun kerana tok lempak depa pergi asrama, tok lempak depa pergi kata, dulu pun mak tahu saya, sekarang saya tahu mak. Kan macam saya cerita kat tuan-tuan tu. Dia bawa mak dia pergi tok tepi jalan tu. Mak dia kata, "Ni, hang tok aku depan sikit." "Awak, tang ni dulu aku tok hang." Dia pun ambil mak, bawa balik. Tak jadi tok, tak jadi. Pasal apa? Kalau mak tok wan tang ni, saya metok mak tang tu, esok anak saya akan metok depan sikit. Kita tak ada lah beriman dengan karma ni, what do you give you get back kan. Tapi kita beriman dengan apa? Al jaza min jinsil amal. Siapa yang sayang anak dia akan sayang dia. Siapa yang bela mak dia, anak dia akan bela dia esok. Kita tak haraplah anak kita belah, tapi orang beriman. Quran kata wabil walidaini ihsana. Dosa nombor 2 lepas Tuhan, syirik kat Tuhan nombor 1. Nombor 2 derhaka pada mak, nak ambil pari. Dan hang sembahyang tungi langgang dai hitam pun, tapi kalau mak hang tak reda, la yanfa, tak ada manfaat. Kan? Hadirin mukminin, mudah-mudahan Tuhan sangka baik dengan Allah Taala. Dalam satu hadis Nabi SAW 3 hari sebelum baginda wafat. 3 hari. 3 hari sebelum Nabi wafat. Nabi wafat hari Isnin. Artinya hari apa? Hari Selasa, hari Ahad, hari Sabtu, hari Jumaat. Nabi sebut benda ni hari Jumaat. Sabtu, Ahad, Isnin. 3 hari sebelum Nabi mati, wafat. Nabi sebut apa? Kata Jabir bin Abdullah, aku dengar Nabi SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Ketahuilah bahawa sesiapa yang nak mati, hendaklah dia mati di dalam bersangka baik kepada Allah. Hadis Muslim. Nabi kata la yamutanna, jangan sesiapa di kalangan kamu, Nabi kata jangan mati melainkan dalam keadaan dia bersangka baik kepada Allah. Sebelum kita nak mati, masa kita sakaratul maut, kita kena sangka baik kepada Allah. Sangka apa? Nombor 1, kita kena sangka Allah ampun dosa kita. Yang kedua, Allah Ta'ala akan rahmat kita. Nabi pergi tengok satu orang lelaki nak mati. Nabi tanya, apa yang hang rasa? Yang pertama, Tuhan akan ampun dosa aku.
Yang kedua, aku takut nak masuk neraka. Nabi kata siapa yang sangka Tuhan ampun, dosa dia diampunkan. Siapa yang takut nak masuk neraka, Tuhan tak akan masukkan dia. Sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang buruk agamanya, buruk imannya, orang yang sangka buruk kepada Allah. Kan? Ada satu benda berlaku, dia kata Tuhan saja tak peduli, Tuhan tak dengar doa aku, Tuhan nak naya aku, Tuhan tak sayang aku. Itu sangka buruk. Dan Tuhan kata ana inda dhanni abdi, aku berdasarkan sangkaan hamba aku. Dan salah satu nama Allah Al-Mu'min. Apa dia maksud Al-Mu'min? Yang maha membenarkan apa yang kamu sangka. Tuan-tuan, nama Allah Al-Mu'min tau. Al-Mu'min bukan mu'min kita ni. Al-Mu'min, Allah itu dia membenarkan apa yang kita sangka. Kita sangka macam tu, Allah jadi macam tu. Al-Mu'min ialah maha membenarkan sangkaan hambanya. Jadi tuan-tuan sangka baik kepada Allah. Apa yang berlaku mesti ada hikmah. Kan? Ada hikmah. Dan yang terakhir tuan-tuan hadirin mukminin, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada satu doa yang Nabi ajar untuk kita baca yang sangat menarik. Tuan-tuan balik ramai-ramai baca doa ni. Doa ni pendek tapi makna dia besar. Dan mudah-mudahan kita boleh amal dalam kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa dia? Doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Al-Malik Al-Ashja'i. Kata Abu Malik Al-Ashja'i, satu hari datang seorang laki-laki, dia tanya kepada Nabi, macam mana aku nak doa kat Tuhan? Dia tanya kat Nabi, macam mana aku nak doa kat Tuhan? Ni bukan wali ni bukan keramat, ni Nabi. Dia kata, Nabi tolong ajak nak doa apa kat Tuhan? Nak minta apa kat Tuhan? Nak kata apa kat Tuhan? Kata Nabi, Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Pendek. Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Kita angkat tangan, Allahumma ghfirli warhamni warzuqni wahdini. Kata para ulama, tang warzuqni tu rezeki kan ada dua. Rezeki yang halal dunia dan rezeki untuk kita ada kekuatan buat ibadah. Kita jangan sangka rezeki tu takat boleh duit ya, takat kaya ya. Rezeki kita boleh bangkit salat, rezeki kita boleh baca Quran, rezeki kita boleh main majlis ilmu, tu rezeki. Bukan payah tuan-tuan. Sebelum bagi salam Allahumma ghfirli warhamni warzuqni wahdini warzuqni. Mana-mana satu pun boleh. Kita doa. Doa yang diajar oleh Nabi pada satu orang laki-laki yang dia tanya, nak baca apa kat Tuhan? Nak minta apa kat Tuhan? Manusia yang paling kenal Tuhan, Nabi. Dan dia tahu bacaan yang terbaik yang Tuhan nak. Allahumma ghfirli warhamni warzuqni wahdini. Kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.